menyaksikan kami berdua live di page Innovative and Integrated Education Services dan juga Facebook peribadi saya Muhammad Farid. So alhamdulillah akhirnya kita dah nekat untuk memberikan sharing setiap seminggu sekali sebelum tarikh hari jadi nanti. So patutnya kita cadang nak buat 7 hari bulan 10 nanti, tapi disebabkan ada sedikit kekangan, kita ajakkan sedikit masa supaya ramai sahabat-sahabat yang menyaksikan live kita ni boleh hadir secara fizikal. Hadir secara fizikal untuk session saya dengan Abang Nizam kita. Macam kita nak selongkarkan banyak perkara. So apa dia yang kita nak selongkarkan? Sekejap. Apa-apa keadaan yang berlaku, kita kena tanya lima perkara, campur satu. 5 WH ataupun untuk memudahkan pemikiran 5 wives, 1 husband. Itu menyala. Betul itu luar tak ni, kalau biasa luar tak ni. Tapi tak apa, 5 maksudnya lah dalam hidup kita ni kita kena tanya hal-hal seperti itu. Dalam tak semua hal-hal itu atau soalan-soalan itu perlu dijawab ya. Kalau ada di antaranya tak perlu dijawab ataupun tidak ada perlu jawapannya. Apa dia? Why, what, where, who, when, how. Ni how mana? Okay. Why? Because tiba-tiba bahasa Inggeris pula. Kerana bila kita ada 5 dalam satu wish ni, kita akan dapat banyak perkara yang kita tak tahu jadi tahu. Umpamanya, anda bekerja sekarang ni, bekerja sendiri lah umpamanya. Bisnes apa? What business? Kejelasan. Jadi kita sendiri akan mengkaji kenapa kita buat bisnes, apa sebenarnya bisnes yang terbaik. Kerana seorang pelajar diminta untuk buat satu assignment. Untuk apa assignment dia buat? Kenapa saya bagi assignment? Apa yang saya percaya? Soalan-soalan itu nanti membantu anda untuk mengisikan kekosongan-kekosongan atau keperluan-keperluan yang harus diisikan nanti di dalam kerjaya hidup ataupun assignment ataupun tugasan anda. Jadi saya pun itu juga lah. Bila saya ditugaskan sebagai wartawan, saya boleh belajar macam mana memahami soalan-soalan asas itu. Kemudian saya berhenti. Tahu dah berhenti? Tiba-tiba hilang daripada radar kan? Itu. Bukan. Lain daripada berita harian. Lepas berita harian itu saya bekerja, itulah kerja pada. Saya tidak bekerja mana-mana. Saya nak belajar tapi tidak ada ruang. Saya ambil pengajian dengan diploma equipment resource management, HRM. Tapi itu adalah dipanggil external examination, di mana saya kena buat tapi orang lain di luar sana dia akan menilai saya, tetapi harganya sekian, terima kasih. Jadi saya sempat buat sekejap, tapi kerana kita tak bekerja dan kita tak menyusahkan keluarga, jadi saya berhenti di situ. Tetapi hasrat untuk belajar tinggi. Ingat, apa sekali kita nak buat, pelajaran yang penting. Betul? Agree. Macam saya, walaupun saya tidak dapat peluang untuk belajar tinggi seperti mana orang lain, dia pergi ke Menara Gading, saya Menara pun tak ada, Gading juga. Saya keluar masuk, tapi ingat akhirnya saya keluar masuk universiti. Saya keluar masuk universiti sebagai apa? Sebagai penceramah, sebagai moderator, sebagai peserta, sebagai dulu dia panggil Nangkep. Ini macam usra-usra. Betul, dia panggil kita pun ikut je lah, tapi dia minta kita jadi Nangkep. Bukan apa untuk membuat penisian. Baiklah, saya buat. Tetapi yang menarik ialah saya keluar masuk, malahan kadang-kadang berceramah ataupun memberi pandangan dan memberikan input kepada pencara-pencara. Tetap memberikan nilai kepada orang lain. Tetapi saya tidak pernah mendaftar di mana-mana universiti. Yang highlight bagi saya adalah kenapa aku yang tidak daftar ini sudah menjadi orang yang memberi input kepada orang yang bukan sahaja berdaftar, malah menjadi pencara pada yang bermakna ada sebab itu ya. Apa yang dia nak daripada saya? Kerana saya terlibat dengan dunia penyiaran satu, lepas itu saya terlibat dengan dunia pembangunan masyarakat. Saya buat banyak kerja di situ beberapa tahun. Dan saya dipanggil untuk membincangkan ataupun untuk memberi input kepada orang tentang pengalaman saya sebagai wartawan satu, tapi sebagai orang yang terlibat dengan dunia pembangunan.
masyarakat. Subhanallah. Betul. Okay. Jadi contohnya antara program yang saya buat itu adalah saya buat program untuk anak-anak remaja yang dianggap kita tidak anggap orang yang menganggap sebagai sampah masyarakat. Dalam bahasa Inggeris sebagai delinquents, remaja bermasalah. Tetapi akhirnya mereka ini menjadi orang yang berjaya. Ada yang sekarang lagi specialist, ya, doktor bedah. Dulu masa sampah, sekarang ada bedah. Yang sampah ni dia doktor. Jawab. Okey. Kemudian ada yang ada memakai jabatan tinggi. Ada yang juga yang bukan saja itu, dia adalah pemilik syarikat sendiri. Jadi pensyarah atau universiti memanggil saya untuk satu. Kedua ini pensyarah ataupun saya datang ke universiti sebagai panel untuk membincangkan hal-hal luas masuklah hal international. Apa yang menyebabkan saya dipanggil? Saya tidak minta ya. Mesti ada sebab. Dia tiba-tiba orang yang wajahnya sentiasa berada di mana yang media. Belum lagi. Belum. Itu maksudnya ada sesuatu dengan Abang Rizal. Saya cari itu kerana saya cakap 5 dari 1 page kan. Kenapa orang panggil saya? Apa yang saya cakap sampai orang? Saya nampak itu. Sebabnya saya belajar daripada Rasulullah. Sebab role model yang terbaik. Dia walaupun tidak pernah pergi. Ada pergi sekolah mana? Ada pergi ISM. Okay, marah bila cakap. Maksudnya lah zaman dulu ada ISM. Kalau dia ada sekarang dia masuk kan. Tapi dia tidak pernah pergi mana-mana universiti. Dia tidak pernah hadir mana-mana usrah dalam konteks kita sekarang ini. Tetapi dia adalah antara orang yang terpelajar, berpengaruh. Antara 100 orang yang terpengaruh tidak sembunyi. Sebab dia belajar dan saya belajar dari dia macam mana kita belajar daripada universiti kehidupan. Faham. University of Life. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahawa tidak perlu belajar, saya fikir itu satu pandangan yang salah. Tidak perlu belajar, itu satu pandangan yang salah. Mungkin sebab tu Cairo Ameng bila dia naik stage pernah buat cerita dia itu adalah bila kita pergi belum pergi lagi. Saya secara personal dengan sahabat saya pergi sekolah. Dia punya cita-cita tu nak jadi influencer, faham tak? Sebab tu contohnya dia dah nampak gambaran nak jadi apa. Tapi setiap satu kerjaya tu dia ada tanggungjawab dia. Dia mesti ada jenis. Lepas tu bila Cairo Ameng cakap, adik-adik dia kata sambung belajar. Dia bukan cerita terus nak jadi influencer, nak jadi TikTokers, nak jadi Facebookers dan lain-lain tu semata-mata nak dapatkan material tu kan. Okay, saya sambung. Saya terbagi. So kenapa tu bang? Tak salah je lah. Tak ada salah menjadi influencer. Macam saya pernah tanya tadi ya, salah ke menjadi seorang penyanyi? Saya kata tak salah. Salah ke menjadi orang yang Bukan salah ibu mengandung. Dan bukan salah apa yang terus bersama. Okey, tapi soal sekarang ini lah, tidak ada masalah untuk menjadi influencer, TikToker ke, Facebooker ke, Instagramer ke, apa benda sekalipun. Tak salah. Yang patut kita ambil adalah ia mempunyai amanah dan tanggungjawab. Betul.